2012 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang itu dibacakan kali yang kedua sekarang. Silakan. Yang betul, point of order. Semalam kita rujukkan Ahli Parlimen Subang bawa isu usul di bawah 54.2 yang dibetul kata selepas debate tentang selepas dasar baru usul ini boleh dikemukakan. Saya ingin tahu pada titik mana usul ini harus dikemukakan. Menteri jawab dulu. Okay. Selepas Menteri jawab, dalam Menteri menjawab itu pun ada pencelahan-pencelahan. Selepas Menteri jawab, semua selesai. Apabila saya mau kemukakan bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang, ada suatu ketika nanti saya panggil Subang untuk mengemukakan usul. Okay. Biar Menteri jawab dulu. Sila. Mak Batu faham macam tak faham. Tan Sri, yang bentang baru ni Perdana Menteri. Adakah Tak, cuma saya nak dapat pastian. Adakah pandangan dia adakah pandangan pemangku beragama ini masalah pokok sena dia tahu. Sena ni nak buang masa tak tahu. Saja nak menggalang paling ini pokok sena ni. Dia tahu tapi buat-buat tak tahu. Ini masalah pokok sena. Saya dapat penjelasan daripada Tan Sri Speaker. Adakah pandangan hari ini pemangku Perdana Menteri kah? Ini batu api. Ini statement naik Presiden PIBG. Naik Presiden PIBG. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Kadang-kadang saya paham ahli yang berhormat apabila berdiri perkara itu mustahak. Tetapi kalau perkara-perkara yang remeh, yang mengganggu saja, janganlah buat selalu begitu. Kita menghabiskan masa. Sila Menteri teruskan. Tak apa Tuan Ketua. Kita kena maafkan Yang Berhormat Pokok Sena sebab dia daripada Kedah. Kedah ni ada penyakit nak rebut menteri besar tu. Jadi virus tu terbawa-bawa dalam dewan lah. Tuan Ketua, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat kerana telah turut serta dalam bahaskan rang undang-undang kesalahan keselamatan dan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012. Khususnya saya nak ucap terima kasih kepada Ketua Bangkang sebab saya tengok agak sukar semalam untuk dia bahas kerana daripada body language nampak disokong sebenarnya ya. Tapi maklumlah sebagai Ketua Bangkang peraturannya kena bangun dan bucap the first speaker. Terima kasih Yang Hormat dan hari ini pun hadir pada pagi ini untuk mendengar jawapan-jawapan yang diberi tentang hujah perkara yang telah dibangkit semalam 10 jam semalam daripada pukul 10 sampai 9.30 malam 10 jam lebih 10 jam lah 10 jam dan nampak kesungguhan Yang Berhormat dalam isu ini kerana dia tampil pada pagi ini untuk mendengar jawapan daripada pihak kerajaan dan juga kepada ahli Yang Berhormat Bangkang semalam pun berucap saya nampak semuanya mengungkapkan tentang sejarah. Saya rasa yang Tumpat cakap tu betul. Ibaratkan sejarah ni sebagai cermin untuk tengok belakang supaya jangan kita berlanggar di depan ataupun nak motong nanti. Memang betul. Sejarah itu penting supaya kita mempelajari daripada apa yang telah berlaku di masa yang lepas dan jangan diulangkan lagi di masa yang akan datang. Juga terima kasih kepada pihak backbenchers yang telah berucap begitu baik sekali. Sebenarnya seputih apa? Nak bertelur ke? Tak. Ayam kalau nak telur bunyi macam tu lah. Saya nak ucapkan banyak terima kasih pada backbencher. Sebenarnya semalam daripada perbahasan dan penjelasan yang telah dibuat oleh rakan-rakan saya merasakan semuanya itu telah pun dijawab. Sepatutnya pada hari ini saya tak perlu buat apa jawapan lah.
Tapi kita tak boleh langgar prosedur. Prosedurnya ialah Menteri menggulung. Jadi saya sekali lagi lah menggulung untuk memberikan kesempatan juga kepada ahli yang berhormat mendapat penjelasan yang lebih daripada apa yang telah disebutkan oleh rakan-rakan saya. Ya. Yang mau berhenti dia sibuk, ya. Dia bukan macam ya. Tak, Tan Sri, saya sambut baiklah pandangan kata PM kita sibuk, tapi PM sepatutnya tahu dah jadual dia, hari apa bentang, hari apa gulung, patut boleh spendlah masa. Kan Perdana Menteri kata bahawa masuk ISA ni kerana masyarakat kita makin matang. Jadi sepatutnya Perdana Menteri pun seharusnya dengan sifat kematangan dia datang untuk debate. Debate, kalau tak mahu debate di luar pun debate lah dalam dewan. Itulah baru menunjukkan sifat kematangan. Jadi nampak bila bentang Perdana Menteri, bila gulung kaki bukui. Menghina Perdana Menteri. Dia berani depan, luar, dalam dewan dia berani berbahas. Janganlah menghina bila bentang Perdana Menteri, bila gulung kaki pukul. Jadi Sila terus. Apalah bagi Muhammad Menteri, kenapakah yang lepas rang undang-undang ni diluluskan oleh Dewan, ia akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tengok Menteri Dalam Negeri semalam kebanyakan masa pun tak dengar keluhan daripada pihak sini, dan juga macam mana dia boleh melaksanakan apa yang dicadangkan oleh Dewan sini. Dan Tuan Seputih, saya ni Menteri Jaga Parlimen, dan ditambah juga dikatakan sebagai de facto Menteri Undang-Undang. Ini ada kaitan dengan Parlimen, ada kaitan dengan undang-undang. Jadi suka hati saya lah. Suka hati saya lah, ya. Kalau saya boleh menjawab bagi mana-mana pihak, oleh kerana saya dalam keadaan yang emergency, kalau sekiranya ada orang yang tak dapat hadir, tidak melanggar apa-apa peraturan untuk saya menjawab bagi pihak mana-mana kementerian. Ya, ya betul. Ya. Saya menghargai Menteri tekun untuk jawab. Masalah ni, undang-undang ini akan dilaksanakan selepas Parlimen luluskan. Yang saya khawatir Menteri sudah menawarkan diri supaya tak bertanding. Masalah ni kalau undang-undang dilaksanakan, Menteri lain pula kata ini bukan jawapan yang diberi dan tidak mau bertanggungjawab atas kata-katanya. Tak. Itu yang kita khawatir. Yang berhormat dia nak jadi speaker lepas ni. Janganlah dia nak jadi speaker. Itulah sebab kita tak nak bertanding. Lebih sesuai lah. Isu bodoh ni. Yang berhormat. Terus berkhidmat sebagai menteri. Tak apalah, jangan marah batu. Boleh selesai yang berhormat dalam setengah jam. Boleh selesai. Pasal apa yang saya nampak ini tidak ada pun isu yang ditimbulkan, cuma kelakar politik semata. Sila. Tapi seperti mana yang berhormat Rembau telah kuliahkan semalam, kita jangan marah ke diorang. Diorang tak faham collective responsibility. Dia tak faham. Kementerian tu tak akan hilang. Individu akan datang dan pergi. Ya? Dan kita terikat dengan juga keputusan yang telah dibuat oleh menteri yang terlebih awal. Ini bagi kuliah sikit lah. Ya. Tuan-tuan, rang undang-undang kesalahan keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012, dia merupakan undang-undang yang menentang keganasan, ya, menentang keganasan. Oleh yang demikian, rang undang-undang ini adalah berbeza dan tidak bolehlah disamakan dengan undang-undang jenayah yang biasa. Dia sebab tu dia punya tajuk pun, Ya Umat Kementerian, jangan cakap telefon. Ya Umat Kementerian, saya tengah menggulung. Sebab itulah rang undang-undang ni disebut rang undang-undang kesalahan keselamatan, dan dalam kurungan disebut langkah-langkah khas. Maknanya out of the ordinary, sebab kita nak menentang keganasan. Jadi rang undang ini adalah berbeza dengan undang jenayah yang biasa. Jadi kalau yang bahas ke, jangan melihat dalam keadaan yang biasa. Dia dalam keadaan kita melawan keganasan,
dan memerlukan perkara-perkara yang dalam keadaan biasa kita tak boleh beri. Tapi dalam keadaan luar biasa, lawan penganas, kita berikan kelonggaran. Itulah disebut sebagai langkah-langkah khas. Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bertujuan untuk melindungi Malaysia. Malaysia ni termasuk pembangkang-pembangkang semua ni Malaysia bukan Singapura, Malaysia semua Ya Mat, sabar dulu. Ya Mat orang saya, orang Perak. Betul. Saya nak tanya tentang sabar. kes-kes luar biasa. ISA pun luar biasa. Ya. Tunggu, sabarlah. Tak sabar. Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bertujuan untuk melindungi Malaysia daripada terdedah kepada ancaman pengganas. Kita tidak mampu dengan izin, we cannot afford lah dengan izin untuk menunggu sehingga sesuatu perkara berlaku kepada negara kita. Sebagai contoh, takkan nak tunggu menara berkembar Petronas diletupkan, kemudian keesokan hari kita panggil Parlimen, barulah Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas ini digubal. Kalau orang bangunan dah runtuh, orang pun ramai dah mati, macam Amerika lah. Bila dah kena Twin Tower dia sana, ramai mati, 600 lebih yang mati. Lepas tu baru nak memikirkan tentang satu undang-undang. Kita harus belajar daripada pengalaman mereka, syarikat, kerana mereka hanya menggubal undang-undang yang tegas selepas tragedi 11 September 2001, kira-kira 11 tahun dululah. Malaysia tidak boleh berlengah dan membiarkan terdapat kelompongan dalam undang-undang kita ke arah menentang keganasan. Beberapa ahli yang berhormat telah mempersoalkan kewujudan undang-undang ini di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Bertanya siapakah kumpulan orang itu? Ini yang berhormat nak tahu termasuk yang berhormat lah kan. Dan apakah tindakan yang telah diambil oleh mereka? Saya telah mendengar hujah-hujah yang telah dibangkit khusus tentang perkara ini, dan saya telah berunding dengan ketua Special Branch seperti yang berhormat Matan Prof kata Special Branch kita ni bagus jadi saya berunding dengan Special Branch supaya mendapat keizinan untuk menerangkan di sini peristiwa-peristiwa itu, kan ini merupakan rahsia yang besar. Dan saya bersetuju dengan Balik Pulau yang mengatakan iaitu bahawa era di mana kita mengambil tindakan dan kita tidak mencerita, tidak telus tentang apa yang telah berlaku, itu telah pun lepas. Balik Pulau tak ada sini Jadi saya akan urutan ucapan saya ini akan menyebut perkara-perkara yang telah berlaku di masa yang lepas yang telah memerlukan kita untuk mengadakan undang-undang ini. Pada pagi ini dalam Dewan Yang Mulia ini, izinkan saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini siapakah mereka itu dan tindakan yang telah diambil setakat ini. Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Pokok Sena membangkit dalam mukadimah rang undang-undang ini, siapakah kumpulan besar itu dan apakah tindakan yang telah diambil. Kumpulan-kumpulan keganasan yang dimaksudkan ialah kumpulan-kumpulan militan atau individu yang bertindak secara sewenang-wenangnya mendatangkan ancaman terhadap nyawa dan harta benda kepada mana-mana individu atau lokasi sasarannya. Kumpulan-kumpulan keganasan yang dimaksudkan ialah kumpulan-kumpulan yang mempunyai objektif dan agendanya sendiri, mendatangkan ancaman keselamatan tidak kira apa asas perjuangannya. Sebagai contoh, Jemaah Islamiah dan Al-Qaeda yang telah jelas mendatangkan ancaman terhadap keselamatan dunia. Sepanjang tempoh penguasaan ISA selama 52 tahun, iaitu semenjak tahun 1960 hingga April 2012,
seramai 10,883 orang telah ditahan di bawah Seksyen 8/1 ISA, manakala 4,461 orang telah dikenakan perintah tahanan. Tangkapan dan tahanan di bawah ISA meliputi kumpulan yang terlibat dalam kegiatan yang berikut. 1. Pelampau agama. Contoh Al-Arkam 1994. 2. Kumpulan militan. Contoh Al-Maunah, Kumpulan Militan Malaysia KMM, Jemaah Islamiah JI dan Daulat Islamiah DI. 3. Pemalsuan dokumen perjalanan pasport. 4. Penyeludupan migran. 5. Pemalsuan wang shilling. Buat masa ini, militan yang dikenakan perintah tahanan ialah seramai 14 orang. Yang dikenakan perintah pula ialah 8 orang. Ya. Manakala yang digantung perintah tahanan pula ialah seramai 2 orang, dan setakat ini 22 orang militan sememangnya telah dikenal pasti oleh pihak polis, manakala lebih ramai lagi yang berada di luar sana yang berada di bawah radar pihak polis. Sekumpulan orang tersebut merujuk kepada bukan sahaja pengganas yang telah dikenal pasti ini, tetapi juga mereka yang berada di seluruh dunia, kerana dunia kini tanpa sempadan dan pihak pengganas bergerak melalui pusat operasi mereka seluruh dunia. Masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia dan bukan hanya Malaysia. Saya nak Terima kasih Tan Sri Dr. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab perkara yang saya bangkit. Betul Yang Berhormat kata bahawa kumpulan-kumpulan pengganas dan sebagainya yang akan ditahan dan telah pun ditahan di bawah ISA, kemudian dalam undang-undang ini pula yang akan diguna pakai. Tapi Yang Berhormat tak sebut pun sejarah penahanan di bawah ISA sebelum itu orang politik macam kami yang tidak terlibat dengan apa-apa bentuk keganasan. Itu proof. Saya katakan semalam bahawa yang terlibat ialah pekan. Ini dah saya katakan ini sejarah yang tidak boleh dinafikan. Yang terlibat adalah pekan pada waktu itu, dan sebahagian daripada bekas-bekas ahli parlimen dan bekas-bekas menteri dan juga bekas menteri besar yang ada dalam negara kita daripada UMNO dan BN. Itu proof yang menunjukkan bahawa saya tak terlibat dengan satu suasana politik yang menjadi gawat pada waktu itu, pertembungan antara kaum Melayu dan Cina. Dan yang berhormat daripada pekan, iaitu Perdana Menteri sekarang ini, diberikan cuti selama 2 bulan ke Australia oleh bekas Perdana Menteri. Tan Sri, betul, saya berani mengesahkan bahawa itu satu pembohongan. Perdana Menteri beri cuti selama 2 bulan, itu satu pembohongan. Bukan, you nak kata Yang Berhormat nak kata salah, tapi saya mengalami. Saya mengalami. Pada ketika itu saya setiausaha sulit beliau. Ini isu. Ini satu penipuan. Ini isu yang telah berlaku. Memesong ke Dewan. Tidak pernah. Boleh. Perdana Menteri diberi cuti ketika itu. Betul. Ini satu pembohongan, Tan Sri. Dalam Dewan yang mulia. Dia bercuti ke Australia selama 2 bulan. Ini tarik balik. Tak, saya nak sebut bahawa saya boleh bersetuju ini satu pembohongan, Tan Sri. Bahawa ada kumpulan pengganas yang ditangkap dan sebagainya. Tapi kenapa kita sebut bahawa operasi ladang itu jelas menunjukkan bahawa kami menjadi mangsa kami dibentangkan ini pun dalam Saya cuma nak betulkan kenyataan. Memang benar bahawa Yang Berhormat Pekan tidak diberi cuti rasmi ke Australia. Tetapi kita kena faham konteks yang dibangkitkan oleh YB pokok sena.
beliau seperti juga Pasir Salak dan lain-lain tepat kalau dianggap dizalimi kerana tidak terlibat secara langsung dari sudut pertembungan antara kaum yang melibatkan Ketua Pemuda MCA dan Ketua Pemuda UMNO ketika itu. Ya, itu fakta yang jangan sesiapa nafikan. Jadi apa yang dibangkit oleh pokok SENA, sementara fakta tentang cuti itu hanya melibatkan Ketua Pemuda MCA, tetapi memang Ketua Pemuda UMNO pada ketika itu diberi teguran, tapi tidak diambil tindakan. Jadi kalau bukan fakta, saya fikir jangan kita nafikan. Fakta itu betul bahawa yang ditangkap tidak terlibat dalam mencetuskan keadaan tegang di antara kaum Melayu Cina pada ketika itu. Jadi saudara, kalau sudah jadi mangsa, maka saudara meluahkan perasaan, sudah harus faham kerana sikap pokok SENA seperti banyak juga yang lain, dan ini diakui oleh menteri sebentar tadi, bahawa ini pengalaman sejarah pahit yang tidak harus diulangi. Jadi ini ketegasan beliau berulang kali. Telah juga memberi jaminan yang sama. Saya nak sambung tentang apa yang disebut tentang militan. Saya tidak pertikai, bahkan saya tidak mau ada anggapan daripada menteri ataupun daripada pasukan polis bahawa kita agak soft on terrorism or serious crime. Ya, ini bukan isu parti, ini isu negara. Dan kita tahu tentang kegiatan terorisme ini yang telah mencetuskan banyak huru-hara, malah mencemarkan imej kumpulan Islam itu sendiri dan dikaitkan dengan Islamic terrorism. Jadi saya tidak langsung ada hasrat dalam semangat perbincangan perbahasa semalam hari ini mempertikaikan itu. Yang kita pertikaikan ialah kerana pengalaman pahit kita. Yang Muhammad Menteri menyebut umpamanya kumpulan militan. Dia masukkan sini Maunah, JI, Al-Arkam. Al-Arkam itu tidak tergolong dalam militan. Saya tahu kalau yang Muhammad sekarang bincang dengan Ketua Special Branch, Ketua Special Branch itu juga melapor kepada saya. Dan 2-3 kali kita tanya mengapa harus dikenakan tahanan ISA. Beliau kata untuk memudahkan serkapan, itu saja. Dan tidak ada umpamanya jaminan bahawa tanpa ISA mengenakan undang-undang sekatan yang lain, tidak mungkin kita menyekat apa yang kita anggap gerombolan yang pelampau. Jadi yang jadi isu ni ialah tindakan militan daripada komunis militan atau pengganas daripada mana-mana kaum atau agama. Jadi ini yang menimbulkan kebimbangan. Masalahnya ialah beberapa peruntukan yang Muhammad Menteri sedia maklum itu memungkinkan tindakan yang sama. Sebab itu kita minta umpamanya beberapa peruntukan itu tidak perlu memandangkan peruntukan yang sedia ada dalam undang-undang lain yang telah disebut semalam. Terima kasih. Yang Muhammad, sikit Yang Muhammad, saya sikit, saya nak kalau yang sama. Ada kaitan sikit ya. Sikit. Saya nak tentang Al-Maunah yang Muhammad. Al-Maunah ni walaupun dia tidak Arkam, saya tahulah beberapa orang pun bekerja dengan Yang Muhammad dalam Arkam ni, kawan saya juga. Walaupun dia bukan merupakan, ni siapa sabotaj ni? Okey. Arkam ini walaupun dia bukan satu badan ya yang pada ketika itu menggunakan keganasan, tetapi perjuangan dia lah untuk akhirnya nanti menjadi kerajaan di Malaysia ni. Tetapi kita tidak lihat pun dia bertanding dalam pilihan raya ataupun meletak calon-calon, ada dia punya political wing dia ke untuk bertanding dalam pilihan raya. Jadi cara apakah yang dia nak merintah negara Malaysia ini kalau tidak dia melakukan perkara-perkara yang luar daripada kehendak parliamentary demokrasi kita. Jadi ini kebimbangan kita. Sebab itu kita harus memantau mereka kerana kita lihat juga iaitu bahawa dia telah berkembang begitu luas. Ya.
dan akhirnya boleh menjejaskan keselamatan negara kerana dia berhajat untuk memerintah negara tetapi tidak pun mengambil bahagian di dalam sistem pilihan raya kita. Itu menyebabkan mengapa mereka ditahan dan dikawal di bawah ISA. Ya. Pada tahun 1987, Yang Muhammad bangkit tadi, sebenarnya saya telah sebut tadi, iaitu peristiwa-peristiwa yang telah dibangkit oleh bukan saja di sebelah sana tapi di sebelah sini pun, itu akan merupakan perkara-perkara yang kita tidak akan ulangkan lagi, ya, tidak mahu kita lihat diulangi. Jadi saya sebut sini dalam konteks kita melihat ke depan, bukan menidakkan di masa yang lepas ada berlaku penyelewengan daripada segi pelaksanaan SA pada ketika itu. Jadi saya punya ucapan menyebut perkara ini ingin mempertahankan rang undang-undang ini dengan langkah-langkah khas kerana membangkit perkara yang masa lepas yang telah berlaku yang dianggap pengganas, keganasan. Sila Pasir Mas dulu. Terima kasih Yang Muhammad. Ada persoalan yang berbangkit di mana ada pihak yang mengatakan mereka tidak terlibat dengan sesuatu peristiwa tetapi akhirnya ditangkap di bawah ISA. Persoalan Yang Muhammad, di sini yang saya katakan ada timbul misconception iaitu undang-undang ISA adalah undang-undang preventive law, iaitu undang-undang pencegahan. Jadi bila timbul sesuatu suasana yang tegang, tidak berarti orang yang terlibat itu saja ditangkap. Orang yang berpotensi untuk melakukan huru-hara juga akan turut ditangkap bagi tujuan untuk menentukan keadaannya selamat. Negara tidak tergugat, negara selamat. Ini yang dikatakan preventive law ni. Yang masalahnya ada pihak ni mengaji tak habis, sekolah pun tak tinggi, nak cakap perkara-perkara yang mengenai dengan undang-undang. Baca betul-betul. Kita kena faham dulu ISA itu untuk preventive law. Contohnya macam saya tahun 87 Yang Berhormat, operasi lalang, saya pun tak bercakap, saya pun tak terlibat. Tiba-tiba saya kena tangkap. Yang terlibat Pasir Salak, dia berucap duduk di Pasir Salak. Kemudian Datuk Fahmi Ibrahim contohnya di kalangan UMNO, saya tak terlibat tetapi saya ditangkap. Sebagai orang yang pernah berpengalaman kena ISA kali pertama, saya boleh terima. Sebab bila Pasir Salak kena tangkap, saya duduk di luar, saya dah mula nak merancang macam mana nak bebas Tajuddin Rahman. Pasir Salak nak buat huru-hara ni, nak keluarkan kamu daripada lokap ni. Jadi tentu akan menimbulkan huru-hara. Maka saya pun ditangkap. Faham tak? Untuk tujuan nak meredakan keadaan. Dan saya nanti dulu betul-betul. Dan saya tidak komplain. Saya tidak komplain, saya tidak mengungut ini ISA zalim tak zalim, sebab saya pejuang. Orang yang penakut dan penyangak je yang takut dengan ISA ni. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri. Boleh saya berjalan satu dua muka tu pusing balik. Tadi ni. Yang tadi yang tak payahlah. Saya nak ucap terima kasih. Saya nak ucap terima kasih. Bila saya bangkit tu Yang Berhormat mengaku bahawa kesilapan masa lalu. Betul. Dan saya nak bagi tahu. Ya. Saya tak perlu terima kasih Yang Berhormat. Tak apa, saya nak ucap terima kasih lah. Bila saya bangkit maknanya Yang Berhormat mengakui walaupun tak sebut benda tu tetapi beri jaminan perkara-perkara yang berlaku satu ketika dulu tu tidak akan berlaku. Maknanya Yang Berhormat setuju bahawa sepatutnya Pekan patut ditangkap waktu itu. Oh tak. Itu tak betul lah. Saya nak sebut sini. Yang Berhormat Menteri. Saya banyak di kalangan kita yang telah berhujah dan banyak telah bangkit berkenaan dengan waktu pembentangan ISA pada tahun 1960 dahulu, di mana ada satu jaminan daripada Timbalan Perdana Menteri yang merupakan bapa kepada Perdana Menteri sekarang, yang telah menyatakan bahawa ianya tidak akan digunakan, tidak akan digunakan untuk orang kata tujuan
menyekat mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeza daripada pihak kerajaan. Itu jaminan yang telah diberi. Namun apabila zaman telah berlalu, maka ada perkara-perkara yang dijaminkan dahulu tidak berlaku. Jadi kita dan ini memang betul, ya. Ini ada berlaku. Malah untuk pengatuan Ketua Bangkang lah, Aziz Haq tu, nama dia Abdul Aziz, dia bukan bapa saya tapi dia abang saudara saya, ya. Aziz Haq orang Tepeng, abang Aziz. Jadi dia ditahan. Itu hakikat sejarah, tidak boleh dinafikan, ya, tidak boleh dinafikan. Jadi